الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, kita tengok sekejap tajuk ringkas pada ayat nombor 14. Ustaz beri tumpuan kepada dua makhraj. Pertama sekali makhraj dal. Fad'ullah. Cuba. Ayat nombor 14. Fad'ullah. Kemudian yang kedua kha dan sad itu. Fad'ullah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Baik, makhraj dal tuan-tuan, hujung lidah bertemu dengan penyirat gigi, ataupun lebih mudah difaham ialah gigi atas tu di pertemuan antara gigi dan gusi. Cuba da tuan-tuan, da, di, du. Letak situ di pertemuan antara gigi dan gusi tu. Jadi bila sebut dalam bahasa Malaysia kita ni, kalau nak latih kan, khususnya anak-anak latih dia perkataannya duduk. Cuba duduk, budak-budak. Dari segi bahasa Malaysia barangkali tak kena lah, tapi segi Quran betul. Supaya dia dekat dengan fad'ullah. Cuba. Kalau fada, da itu dal yang biasa kita lah, yang itu tidak tepat dengan bacaan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Boleh tuan tu kha dengan tebalah yang biasa kha masyarakat kita dapat, tinggal lagi nak bagi tebal tu mukhlishina lahuddin. Cuba
sebelum-sebelum ini. Bagi yang tuan-tuan sudah biasa, iaitu bacaan yang kita baca sekarang ini, ya, ada satu nama bacaan, ya. Nama bacaannya ialah Hafs daripada Asim. Ini bacaan kita sekarang. Hafs daripada Asim. Kemudian di sana ada bacaan-bacaan lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Al-Quran ini sendiri ada mazhab-mazhab tertentu. Ada mazhab yang nama tepatnya qiraat. Jadi kenapa ada mazhab? Kerana Rasulullah sendiri yang minta. Rasulullah minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak hanya Quran ini dibenarkan baca dengan satu cara. Kok umat ini, ummati la tutiqu zalika, umat aku ni tak mampu untuk baca serupa berlaku. Itu dalam bangsa Arab sendiri pun tak mampu nak baca sama semua sekali. Maka dibenarkan. Falam azal astaziduhu, setiap kali aku minta Allah tambah satu, setiap kali aku minta Allah tambah satu. Begitulah dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah. Allah tambah sehinggalah menjadi 7. 7 ini sab'ata ahruf, 7 huruf ini bincang panjang oleh para ulama lah. Cuma tuan-tuan, yang paling mudah difaham ialah 7 jenis bahasa. Itu paling mudah faham. Ada perbincangan yang panjang, sampai puluh-puluh dia punya perbincangan di kalangan ulama apa makna sab'ata ahruf, 7 huruf ini. Tapi tak apalah, kita boleh ambil mudah fahamnya itu 7 jenis bahasa. Semua bahasa Arab belaka, tapi tinggal lagi ada yang baca bini-bini, ada perubahan. Baik. Tuan-tuan tengok nombor 9. Sini masih ada itu tu kan. Tengok nombor 9. Ada 2 perkataan, waqihimus sayyi'at. Cuba tuan. Kemudian yang kedua tu adalah wa man taqis sayyi'at. Cuba. Ini bacaan Warsh daripada Nafi'. Warsh daripada Nafi', juga salah satu bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Warsh membaca dengan bacaan 6 harakat kedua-duanya. Yang pertama tu kita kata kita berhenti senanglah sikit. Waqihimus sayyi'at. Cuba tu. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Baik tuan-tuan, jadi kalau kita kata kenapa dipanjang situ, itu kaedah dalam bacaan Imam Warsh daripada Nafi'. Mad badalnya 2, 4, 6. Yang kita pilih malam ni 6 lah, walaupun ada tarik yang berbeza 3 itu. Tapi tak apalah, yang pentingnya tuan-tuan kita belajar satu bacaan yang lain sedikit, tapi juga daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Dalam ayat sebelum Allah menceritakan tentang keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala daripada awal surah Ghafir. Kemudian pada ayat ke-8 ni Allah menyambung lagi bahawa Allah ni ada tentera dia. Walillahi junudus samawati wal ardh. Ada tentera di langit dan di bumi. Dan Allah menceritakan ini ialah tenteranya yang lain adalah malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Malaikat itu antara lain adalah malaikat memegang arash. Memegang arash Allah Subhanahu wa taala. Arash ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah paling besar. Maka aras tersebut dipegang oleh beberapa malaikat. Kata
katanya ada 4, kata 6, tak apalah, kita tak perlu bincang sangat berapa jumlahnya, dipegang oleh malaikat yang tertentu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makhluk terbesar itu malaikat, pada arash, kemudian arash itu ditanggung oleh malaikat. Berapa kuat malaikat ini tuan-tuan? Nah, Allahumma, kalau masjid yang sebesar ini, kalau ada orang yang boleh pikul tuan-tuan, ada makhluk Allah boleh pikul, nescaya makhluk itu sangat-sangat kuat. Itulah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk memegang arash. Dan malaikat ini jugalah yang berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah, masukkanlah mereka, yakni orang-orang yang baik, ya, yang mendapat pengampunan Allah dalam syurga Adn, allati wa'adtahum, yang telah kamu janjikan itu, wa man salaha min abaihim, dan golongan-golongan baik daripada bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka, zuriat-zuriat mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ni maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkanlah mereka ni daripada kejahatan, malapetaka, dosa-dosa dan seumpamanya. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah, siapa yang dijauhkan oleh Allah tentang perkara tersebut pada hari ini, maka tentulah dia masuk dalam rahmat kamu, ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan dia mendapat kebaikan yang sangat agung. Dan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, sesungguhnya orang kafir akan disuruh kepada mereka bahawa kemurkaan Allah pada hari ini lebih besar daripada kemarahan kamu terhadap diri kamu sendiri, kerana kamu telah menolak keimanan. Tuan-tuan, di akhirat kelak, golongan orang kafir, orang musyrikin, mereka akan mengutuk-ngutuk diri mereka sendiri. Dia macam contohlah orang yang ditangkap polis, dibuktikan salah, masuk dalam penjara, dia pun, apalah aku ni tak fikir buat jahat begitu begini. Dia mula menyesal. Jadi dengan sebab itu, begitu jugalah orang masuk dalam neraka, dia mengutuk-ngutuk diri dia sendiri, marah kepada diri dia sendiri, tapi kemurkaan Allah ternyata lebih besar daripada kemarahan diri mereka sendiri. Kenapa? Tud'auna ilal imani fatakfurun, ketika mana mereka disuruh kepada beriman kepada Allah, mereka kufur. Lalu mereka kata, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain, ya Allah, kamu telah jadikan kami ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali, tuan-tuan, mati yang pertama sebelum, selepas itu kita ada, kemudian ada tu hidup, kemudian kita mati, kemudian kita hidup balik. 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Maksudnya kita berasal daripada benda tak ada, benda mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. 2 kali mati dan 2 kali hidup. Lalu dengan sebab pengakuan fa'tarafna bidzunubina, dengan sebab pengakuan mereka terhadap dosa-dosa itu, fahal ila khurujin min sabil, adakah tak ya Allah peluang untuk kami menembus balik ataupun kami keluar daripada neraka ini, ada peluang tak ya Allah? Maka jawapannya tidak. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum, ini kerana bila kamu disuruh untuk beriman kepada Allah yang satu, yang esa, kafartum, kamu telah kufur. Wa isyrak bihi tu'minu, sedangkan apabila benda-benda yang disyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala kamu percaya pula. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dan hukuman ataupun keputusan Allah lah yang maha tinggi dari maha hebat, maha berkuasa. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ayat ke-8 itu tuan-tuan, apabila malaikat berdoa, ya, apabila malaikat berdoa dalam keadaan malaikat ini tidak ada dosa, malaikat tidak ada dosa. Jadi bagaimana agak-agak doa para malaikat itu tuan-tuan? Nescaya Allah Subhanahu wa taala beri satu kelebihan, kedudukan yang tinggi dalam doa para malaikat. Seperti mana dalam Sahih Bukhari menyebutkan tuan-tuan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, tiap-tiap pagi ada malaikat yang berseru, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti kepada orang sedekah, beri ganti kepada orang sedekah. Wa'ati, dan kamu jadikanlah orang-orang yang kedekut
talafa, hancur hartanya. Orang yang banyak sedekah, kamu gantikan ya Allah. Orang kedekut tak nak sedekah di jalan Allah, maka kamu hilangkan hartanya. Itu doa para malaikat. Allahumma tuan-tuan. Jadi ini termasuk salah satu doa para malaikat. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ini adalah salah seorang daripada tabi'in. Tabi'in ialah orang yang berjumpa dengan sahabat. Sahabat adalah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Jubair ini dia telah mendatangkan satu riwayat, bahawa ada seorang muda masuk dalam syurga. Seorang muda masuk dalam syurga. Kemudian dia tengok mak tak ada, ayah tak ada, keluarga tak ada. Tak. Jadi sebab itu tuan-tuan, akhirnya dia kata kepada Allah, ya Allah, mana mak aku, mana ayah aku, anak aku mana? Dia kata. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala jawab kepada dia, sesungguhnya ayah kamu, keluarga kamu ni bukan di kalangan orang baik-baik. Maknanya kamu sahaja masuk syurga, yang lain masuk neraka. Tak, dia kata, ya Allah, aku ini beramal ibadat dan aku telah mendoakan juga kepada aba'ahum wa azwajahum wa zurriyatahum. Aku doa kepada mak bapa aku doa kepada zuriat-zuriat aku lepas itu supaya jadi baik. Maka ya Allah, kamu terima ke tidak doa aku ini? Kalau kamu terima, kamu ambillah, datangkanlah mereka bersama aku. Dengan sebab tuan-tuan kebaikan ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan ahli keluarganya juga dalam syurga. Jadi tuan-tuan, sangat-sangat penting untuk kita buat amal ibadat kita tu, betul lah. Kemudian anak isteri kita, mak ayah kita juga seperti itu. Doa juga kepada mereka, insya-Allah kita boleh jumpa belaka dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, satu orang manusia, kalaulah dia ada keluarga hari ini, dia kalau boleh tak nak berpisah dengan ahli keluarga dia, sehingga kalau mati pun dia menangis bukan main lagi. Bila dalam keadaan tersebut orang dah kapankan, orang masuk atau orang menangis, berhari-hari menangis keluarganya ini, seolah-olah dia tak nak berpisah. Tapi tuan-tuan, bila kematian tersebut yang memisahkan satu orang yang mati dengan keluarga di dunia ini, sedangkan berpisah itu sebenarnya sekejap, dia akan berjumpa balik. Siapa-siapa di kalangan ahli keluarga kita, mak ayah kita, ke adik-beradik kita, ke anak-anak kita semua sekali, tuan-tuan, kalau kita mati itu adalah dalam bentuk yang sementara, pasti kita jumpa balik mereka juga mati, kita jumpa balik. Anehnya tuan-tuan, masa hidup atas muka dunia tu sedih sangat. Kematian ahli keluarga itu sangat menyedihkan. Bila sangat sedih tu, menangis bukan main. Kalau boleh jangan masuk kubur lah, duduklah rumah aja, kalau boleh begitu tuan-tuan. Tapi bila Allah pertemukan balik di akhirat kelak, peliknya, yauma yafirrul mar'u min akhi, semua ahli keluarga lari, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Mak ayah lari, adik kakak lari, anak-anak lari, tak nak jumpa belakang. Kenapa pula? Kerana likulli imri'in minhum, pada hari ini mereka memikirkan urusan masing-masing, tak nak terlibat dengan urusan orang lain, hatta mak ayah sendiri. Seorang mak tuan-tuan hari ini sanggup menggadai nyawa untuk mempertahankan anaknya. Kalau anaknya lemah dalam air, dia terjun walaupun dia tak pandai berenang. Kenapa tuan-tuan? Kerana sayang anak tersebut. Tetapi di akhirat tidak, masing-masing akan membawa diri sendiri. Tetapi ayat ini menceritakan orang-orang man salaha min abaihim dalam syurga, sekiranya mereka masuk syurga akan bertemu balik. Dalam ayat lain Allah menceritakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, beramal saleh, ia masuk syurga diikuti oleh ahli keluarga dia juga, kerana disebabkan keimanan tersebut. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu kita latih diri kita
ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita supaya mentaati perintah Allah. Pasti kita jumpa balik di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kalau nak jumpa dalam syurga, kena jadikan dia wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ahli keluarganya menjadi orang baik di kalangan mak ayahnya, isterinya, zuriat-zuriat dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia masuk dalam neraka, nak masuk neraka ni tuan-tuan, maka mereka mengata-ngata, mereka mengutuk, memaki diri sendiri. Dan dalam ayat Quran banyak. Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, celakalah kami ya Allah, yang kamu beri kitab ni di hadapan kami, kitab tulisan amalan itu, tulis belaka, kecil besar tulis belaka. Yang ini kami tak mampu nak tanggung ya Allah, celakalah kami pada hari ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Ya Allah, celakalah kami ya Allah, siapa pula yang bangkitkan kami daripada tidur, maksud dalam kubur. Tiba-tiba mereka dibangkitkan untuk pergi ke hari hisab, untuk mengira amalan. Dia tahu dah dalam kubur tu teruk dah kena, di akhirat kelak ada pada hari penghisaban lebih teruk lagi. Maka dia kata, Allah, celakalah aku ya Allah. Jadi tuan-tuan, mereka mengutuk diri mereka sendiri. Bahkan dalam ayat surah Al-Mulk, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'id. Mereka mengaku, ya Allah, banyaknya dosa kami ya Allah, fasuhqan li ashabis sa'id, teruklah kami masuk dalam neraka sa'id. Jadi tuan-tuan, walaupun mereka mengutuk diri mereka sendiri itu, dan sebahagiannya pula mereka ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana mereka ini disesatkan. Mereka sesat dah. Mereka kata di depan Allah, ya Allah, kami disesatkan oleh satu kumpulan yang lain. Dalam ayat Quran sebut, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'alhum la'nan kabira. Ya Allah, kamu berilah 2 kali ganda, dhi'faini minal azab, 2 kali ganda kepada orang yang menyesatkan kami. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Kami dulu, masa kami hidup dulu, kami ikut siapa dia? Ata'na sadatana, ketua-ketua kami, wa kubara'ana, dan pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna as-sabila, mereka ialah menyesatkan kami. Rabbana atihim azaban dhi'faini minal azab. Ya Allah, tolonglah, berilah dia 2 kali ganda lebih daripada kami. Kenapa? Kerana kami sesat ini, kerana dia yang menyesatkan kami. Allahumma. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan ayat ini, ada orang yang sebelum ini Ustaz tengok satu klip video disebarkan. Kemudian ada pula lah ustaz lain yang memberi pandangan ini dalam klip video itu, iaitu kalaulah anak buat dosa, ayah mak tak tanggung. Kalau isteri buat dosa, suami tak tanggung. Itu dia beri pandangan begitu. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada siapa yang akan menanggung dosa orang lain. Tak ada siapa yang menanggung dosa orang lain. Tuan-tuan, ayat itu adalah bersifat umum. Bersifat umum. Soalannya, setiap manusia kalau dia buat dosa, dia tanggunglah. Kalau ustaz, tanggung dosa ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, tanggung dosa sendiri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara umum. Kalau kita nak tolong tanggung dosa orang lain, tak boleh. Allah tidak benarkan. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Sekalipun orang dekat dengan kita, adik-beradik, mak ayah kita, tolong tanggung, tak boleh. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala nak nanggung dosa orang lain secara umum dulu. Baik, soalan yang kedua, adakah ada di dalam Islam ini seorang yang akan menanggung dosa orang lain dengan sebab tertentu? Jawapannya ada. Macam kisah tadi lah. Kisah tadi, iaitu seorang yang disesatkan oleh orang lain,
ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Kami sesat ni kerana ni lah. Apa orang hebat-hebat di kalangan kami, ketua-ketua kami, pemimpin kami, dia lah menyesatkan kami. Rabbana atihim dha'faini minal azab, tolong beri 2 kali ganda. Kalau tak ada kaitan, maka tak perlu dia kata kepada Allah demikian. Nah, maksudnya apa? Ada sebahagian dosa-dosa yang orang yang disesatkan tu memang berdosa, tapi yang tolong sesat tu 2 kali ganda. 2 kali ganda. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dia akan pikul dosa dia di hari akhirat. Dosa dia tu dia pikul. Tetapi dosa yang dia sesatkan orang tu pula sekali ganda lagi. Maknanya dosa satu dia punya, dosa yang orang sesatkan dia pun dipikul juga. Orang yang kena sesat tadi dosa dia tak? Berdosa sama juga. Cuma dia dapat dua kali. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, jawapan untuk soalan tadi, adakah ayah mak menanggung dosa kalau anak buat dosa? Maka jawapannya bergantung. Yang pertama sekali, sekiranya mak ayah dia ajar dah anak tu, anak ini perkara baik, ini perkara dosa, ini halal, ini haram, ini adil, ini zalim, ini iman, ini kufur, ajar dah kepada anak dia. Bila dia ajar dah, anak dia tak ikut, maka anak tanggung sendiri, ayah tidak akan menanggung lagi dah. Nah, soal isteri, suami dah ajar dah, isteri yang ini kena boleh buat, ini tak boleh buat. Dah, kena pakai tudung, kena tutup aurat, dia ajar dah. Kemudian isteri tak ikut. Isteri pula buka tudung, contoh, tak tutup aurat. Dosa ke tidak dia? Tak berdosa dah suami tadi, yang berdosa adalah isteri. Ada. Jadi tuan-tuan, sekiranya suaminya, ayahnya, emaknya yang bertanggungjawab tak ajar. Kalau tak ajar ni maksud kita nak ajar sendiri tak pandai lah, contoh tak pandai, maka kita hantar sekolah agama, insya-Allah itu memadai. Hantar ke sekolah agama, anak belajarlah di sekolah agama ini. Bapa harap anak ni akan pandai dalam bab agama, nak bawa diri, nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu haram halalnya, iman kufur, adil zalim, halal haram ni tahu belaka, maka insya-Allah itu melepasilah daripada tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala nak. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, jawapan kepada soalan tadi bergantung. Sekiranya dia ajar dah kepada anak dia, maka dia tidak menanggung dosa. Kalau dia tak ajar, maka dia menanggung. Jadi kalau tuan-tuan tengok video yang berkisah, sebab ada ustaz sendiri ya. Ustaz tu pula ada nama. Dia bercakap, suami tak akan tanggung dosa isteri, ayah tak akan tanggung dosa anak. Jawapan kita itu umum, betul secara umum. Tetapi ingat bahawa ada di sana perkara-perkara yang melibatkan dosa berkait, yang menjadi tanggungjawab kita kena selesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak, tak ada maknalah yauma yafirrul mar'u min akhi. Di akhirat kelak, mak ayah lari, anak lari, saudara lari, adik-beradik lari belaka kerana tuntutan hak tadi. Itu puncanya mereka lari daripada bertemu sama sendiri, sedangkan atas muka dunia mereka hidup bersama. Boleh tuan jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikanlah kepada kita semua. Perbincangan kita yang ringkas ini insya-Allah menambah ilmu agama kita untuk memandu kita dalam hidup kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu